nak cerita punya sedap macam mana, kawan-kawan saya yang belajar sama-sama dengan saya masa tu, dia boleh dapat profit saja profit tu dia boleh gunakan untuk beli rumah dan beli kereta. Mungkin boleh Tuan perkenalkan diri lah dulu. Okeylah, betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang. Nama saya Najmin Mat Wahid. Orang panggil saya Coach Najmi lah. Saya adalah pengasas page Empire Saham dan juga saya juga adalah seorang remiser yang bernaung di bawah CGSC IMB dan cawangan saya dekat Taman Pelangi Johor Bahru. Okay. So saya baru je jadi remiser ni. Start daripada bulan 4 hari tu, tetapi saya dah start melabur saham sebenarnya bermula daripada tahun 2010 dan start menulis saham pada 2016. Itulah. Tadi ada sebut pasal mula melabur tu. Macam mana boleh terdedah dengan pelaburan? Saya dulu masa mula melabur, saya grad pada tahun 2003. 2004 saya start kerjaan, saya mula jadi engineer. Dan starting 2004 tu saya rasa saya dah mula melabur. Tapi tahun 2004 tu saya cuma tahu mutual trust je, unit trust. Trust fund masa tu kan. Dan masa tu saya ambil public mutual lah masa tu. Daripada situ sampai tahun 2008 2009 tu kan, saya terus memang just tak fikir apa, buat dollar cost averaging, masuk duit, bulan-bulan masuk duit kan. Tapi sampai satu tahap tu tergerak hati nak pergi check portfolio sendiri. Masa saya check portfolio tu, baru saya faham daripada berapa tahun tu, lebih kurang dalam 6-7 tahun saya melabur dalam unit trust tu, sebenarnya pulangan saya sekadar dalam 20 ke 30% sahaja. Selama 6 tahun 20 ke 30%, bukan 20 ke 30% setahun. Tidak. Sebab kenapa? Sebab kita masa tu tak ada ilmu pelaburan dan kita tak check pun apa sebenarnya fund ni yang kita laburkan, dan juga kita tak ada macam target kan, tak ada target dan kita tak menilai sendiri kita punya risiko. Jadi kita biar je faktor bergerak tanpa kita monitor, menyebabkan bila dah ujung-ujung tu baru naik 20% saja. Jadi rasa ada perasaan kecewa dan lepas tu nak cuba buat sendiri masa tu kan. Nak cuba buat sendiri, apa kata kalau saya buat sendiri mungkin lebih baik kot, macam tu. Itu mula dia lah. Tapi masa tu tak berjaya sebab ketika tu tahun 2007 2008 masa tu kita ada krisis subprime mortgage kan. Subprime mortgage yang mana masa tu memang di mana-mana pun memang pelaburan masa tu, market masa tu tak cantik lah. Okay. Lepas tu 2009 baru start belajar pasal saham sebenarnya. Dan saya kebetulan berjumpa dengan seorang pelabur saham bebas. Dia bukan cikgu, dia bukan remiser, dia bukan apa, dia cuma seorang pelabur saham bebas yang melabur dekat Bursa Malaysia dan juga market luar lah. Dan saya belajar daripada dia lah, saya dan juga beberapa orang kawan-kawan lah. Dan kawan-kawan saya ni kan semua dah berjaya dah tempat lain kan. Saya seorang aja yang masa tu sangkut lagi masa tu. Belajar fundamental analysis, belajar technical analysis dan segala-galanya yang saya perlu tahu pasal market. Kemudian masa belajar tu saya memang sangat tak minat dengan fundamental analysis. Saya tak faham langsung satu benda tak faham langsung kan. Technical analysis memang kacang lah, kita goreng, tapi fundamental sangat tak faham kan. Walau bagaimanapun, oleh kerana memang dah disuruh belajar, saya belajar sampai habis lah. Kemudian tahun 2010 tu mula melabur saham secara not really aktif lah, sebab masa tu kita pun duit tak banyak lagi masa tu. So tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Tahun tu adalah tahun-tahun yang makmur, memang sedap masa tu melabur saham. Memang sedap. Okey, nak cerita punya sedap macam mana, kawan-kawan saya yang belajar sama-sama dengan saya masa tu, okey, dia boleh dapat profit saja profit tu dia boleh gunakan untuk beli rumah dan beli kereta. Beli rumah dan beli kereta masa tu. Tahun 2011 ke 2013? Masa tu diorang beli tahun 2014 ke 2013. Yes, 2013. Okey. Memang sedap masa tu. 2013 paling sedap bang. 2013 memang sedap, tapi starting 2014 sebenarnya dah mula ada tanda-tanda macam market tak berbagus, because masa tu macam contoh dekat Malaysia masa tu kita ada spekulasi hartanah yang keterlaluan masa tu. Terutama sekali dekat Johor Bahru, menyebabkan masa tu sampai ke satu tahap tu flipping house ni memang terlalu berleluasa kan. Dia beli lepas tu dia dijual semula pada harga jauh lebih tinggi, dan kalau boleh kadang-kadang ada rumah tu kalau boleh nak jual kat Singaporean je kalau boleh. Sebab Singapura boleh beli pada rumah pada harga mahal. Jadi kat situ kerajaan dah mula start control market, terutama sekali market hartanah masa tu. Jadi mula perkenalkan RPJT 30% kata tak saya lupa dah pada rumah ke berapa saya lupa, dan juga dia cap rumah yang dibeli oleh Singaporean ketika itu lebih hanya 1 juta ke atas masa tu. Jadi masa tu ramailah sangkut kan. Ada tersebut pasal property. Saya berminat juga untuk tahu Coach Najib punya pandangan untuk property ni macam mana?
property sekarang ke masa tu? Sekarang. Okey, sekarang ni sebenarnya rumah sekarang ni susah nak turun harga bagi saya. Sangat susah nak turun harga bagi saya sebab nombor satu, bagi projek-projek yang dah berlangsung sekarang ni, dia punya kos import dia mahal sangat. Because of why? Because macam keluli yang kita import daripada luar dan juga ada juga kita ambil daripada dalam, tapi yang kita import dari luar tu harga dia sekarang dia jadi inflated. Dah inflated. Jadi menyebabkan kos import rumah tu dah mahal. Dan bila kos import rumah dah mahal, menyebabkan harga rumah tu secara sendirinya developer terpaksa naikkan. Dan sekarang ni bila developer terpaksa naikkan, ada kos tu dia tak boleh serap. Jadi menyebabkan dia terpaksa transfer kos tu kepada orang-orang biasa lah, rakyat biasa, menyebabkan harga rumah tu mahal. Walau bagaimanapun itu cerita sekarang lah. Cerita sebelum ni, masa tu memang tahun 2013 memang menjadi satu kegemaran untuk developer masa tu untuk buat high end punya rumah. Sekarang memang tak ada choice. Tapi apa yang saya faham sekarang ni pada masa akan datang, oleh kerana mungkin insya-Allah lah kalau kita dah ada government yang selepas pilihan raya ini, yang saya faham sekarang ni developer akan cuba kembali kepada mid-tier punya rumah. Mid-tier punya rumah. Mid-tier punya rumah. Bukan high end semata-mata. Bukan high end semata-mata, mid-tier punya rumah. Cuma macam mana pelaksanaan tu, berapa harga tu kita tak pasti lagi, because kita masih nak kena serap kos yang dah inflated ni. Jadi sebagai seorang rakyat biasa ataupun orang biasa, kalau Coach Najib lah, mungkin dalam umur 20-an ke 25 ke, apakah target dari segi rumah tu? Macam adakah patut membeli ke, patut menyewa je ke, ataupun saya galakkan supaya semua orang beli rumah ramai-ramai, ataupun saya galakkan supaya orang tak beli rumah ke, ataupun macam mana? Sebenarnya rumah ni bagi saya lah, dia adalah satu keperluan asasi. Rumah yang pertama masuk rumah kedua, rumah ketiga, keempat tu dah jadi pelaburan. Rumah yang pertama tu adalah rumah asasi bagi saya. Tapi saya sangat kesian dengan orang zaman sekarang. Zaman saya dulu, rumah boleh harga dalam 200-300 ribu. Zaman sekarang dah 400-500 ribu, dah jadi common. Dah jadi perkara mudah. Tapi yang kesiannya sekarang ni, pendapatan pekerja kita tak naik sebanyak itu. Agak-agak kenapa pendapatan tak berkadaran? Ada cara ke untuk menaikkan pendapatan orang ramai? Okey, sekarang ni macam mana kita nak dapatkan pekerjaan yang cukup untuk orang yang bernilai tinggi macam tu, yang gaji besar tu kan? Gaji besar. Sebab benda tu sebenarnya perlukan skill dan sebagainya. Tapi without investment, tinggi mana pun skill kita, skill tu tak boleh pergi. In fact sebenarnya kita sekarang berhadapan masalah pula yang mana kita punya orang-orang kita yang ada professionalism yang tinggi, pengalaman tinggi, skill tinggi, semua sekarang tengah pergi keluar, meninggalkan baki-baki human resource yang mungkin lower, tapi itulah bergantung kepada pelaburan yang semakin lama semakin yang merisaukan lah. Dan berbandingkan Indonesia pula sekarang ni semakin lama semakin naik. Ada potensi yang besar. Ada potensi. Jadi dari segi gaji itu sebenarnya bagi saya percaya pada kerajaan yang kuat lah. Polisi kerajaan, dan tak boleh juga sebenarnya bagi saya polisi yang begitu subsidi sangat, terlalu memberi. Ada masanya kita kena ketatkan fiskal polisi kita, walaupun rakyat mungkin marah, tapi for the better future kan, supaya orang boleh datang sini balik semula kan. Mungkin sebagai contoh, mungkin kita terpaksa perkenalkan semula GST for example, nak dapatkan revenue lebih banyak kepada government, supaya government boleh buat lebih banyak projek, supaya pelaburan boleh datang. Tapi GST tu orang marah. Betul. So some of the things tu kita kena korbankan walaupun dia tak popular for the sake of the future. Betul lah, bila cerita pasal fight yang mana pendapatan tak berkadaran lah dengan kadar inflasi, itu juga menyebabkan semakin ramai orang semakin susah lah sekarang ni. Okay? Kita pun dah dilanda COVID tu semua, supply chain dah terganggu. Banyak pekerjaan-pekerjaan ni zaman sekarang pula ni, millennials dia tak nak terikat dengan mana-mana company ataupun syarikat. Jadi itu pun menyebabkan mereka lebih suka terlibat dalam gig ekonomi. Itu saya yang merisaukan. Pada mulanya kerajaan ada juga dah melaksanakanlah gaji minimum. Pada awalnya kalau tanya saya, sebagai mungkin saya sebelum ni saya ada syarikat Sdn Bhd dengan apa semua kan. Saya ada hire staff. Sebagai business owner ataupun employer, saya nampak benda tu membebankan lagi majikan lah. Tapi kebelakangan ni bila saya lihat balik, kalau ikutkan kita nak dibandingkan dengan negara terdekat, sebagai contoh Singapura, saya ada tengok perbandingan Malaysia dengan Singapura. Katalah gaji lebih kurang dalam nilai mata wang masing-masing, tetapi kuasa beli mereka lebih tinggi. In a way sebenarnya dengan adanya gaji minimum, maka itu sedikit sebanyak dia dapat meningkatkan lagi demand ataupun mengena
gunakan lagi tekanan kepada majikan untuk mencari nilai tambah dan dalam masa yang sama meningkatkan lagi pendapatan rakyat lah. Setuju. Cumanya terbaik juga pandangan Coach Najee yang kata kalau dah, tapi masalahnya bila dah gaji minimum dinaikkan, perlu ada tire-tire yang seterusnya yang pangkat yang lebih tinggi. Tapi kalau ekosistem tu sendiri tak kondusif untuk adanya demand kepada pangkat-pangkat tersebut, jadi tak ada guna lah. Tetapi kalau dah memang tak ada pelaburan foreign direct investment sebagai contoh, mana nak developnya kilang baru ke, nak untuk hasilkan manager pula yang untuk uruskan kilang-kilang tersebut sebagai contoh kan. Jadi saya ingat sedikit sebanyak polisi kerajaan tu memainkan peranan. Tapi dalam kes brain drain lah tadi kan Coach Najee ada cerita, itulah saya pun ada juga sentuh ni dalam beberapa sesi saya lah dalam live. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak salahkan orang yang pergi ke tak luar, boleh. Betul. Sebab dia pun nak mencari, dia cuba dengan apa yang dia boleh cuba. Kalau dia nampak peluang tu dekat luar negara, dia pergi. Dan kita tak boleh salahkan dia kalau dia pergi ke luar negara, kan? Tapi bagi mereka yang tinggal kat dalam negara ni, at the same time kita kena hargai sebab diorang ni bekerja dekat Malaysia, bayar cukai Malaysia, diorang yang run dekat ekonomi of Malaysia. Diorang ni yang kita boleh tolong sebenarnya. Betul. Dengan apa cara yang kita boleh tolong lah. Macam saya, because saya seorang remiser, apa yang saya boleh tolong ialah kita bagi education in terms of pelaburan dan sebagainya, supaya kalau katakan diorang ada duit lebih, boleh digunakan duit itu untuk cuba kembangkan lagi. Itu yang kita cuba tolong lah kan. Itu yang kita cuba tolong kan. Kita kesian nanya. Saya pun nak cerita pun kadang-kadang sedih nanya. Sedih nanya. Coach boleh tanya macam boleh ceritakan daripada asal lahir kat mana ke, sekolah kat mana? Saya lahir dekat Melaka. Saya sebenarnya orang Melaka. Saya lahir kat Melaka, lepas tu dibesarkan dekat Seremban dan juga kampung dekat Kancung Rantau lah kan. Sekolah saya dulu masa kecil-kecil sekolah Cina. Sekolah kebangsaan Sino English Seremban, lepas tu kemudian pindah balik ke kampung, sekolah kampung. Sekolah rendah Datuk Air Zaman. Dalam banyak-banyak pengalaman kenangan hidup saya paling suka sekali sekolah kampung. Memang suka sekolah kampung. Mandi sungai, masuk hutan, jumpa kawan-kawan, main bola dan sebagainya kan. So benda tu sebenarnya membentuk peribadi diri saya masa tu lah kan. Peribadi orang cakap berdikari, lasak dan sebagainya masa tu. Lepas tu lepas UPSR masa tu pergi belajar ke sekolah menengah kebangsaan King George V dekat Seremban. Okay. Dan lepas tu habis PMR, saya pergi belajar ke Maktab Rendah Sains Semarang Muar, tak jauh dari sini. Dan lepas tu habis benda tu, saya sebenarnya nak pergi overseas. Zaman tu zaman overseas. Tapi zaman saya masa SPM tu adalah tahun 1998. Tahun di mana kita punya krisis ekonomi Asia masa tu. Yang mana ringgit Malaysia jatuh dan sebagainya. Memang Mahathir bergaduh dengan George Soros kan. Lepas tu kebetulan ada pula krisis antara Mahathir dan Anwar gitu. Memang zaman tu zaman yang, bayangkan ketika itu selama kita hidup, saya lahir tahun 81 dan selama saya hidup sampai ke tahun 1998 tu Malaysia makmur. Memang makmur masa tu. So kita tak ada apa-apa masalah pun. Tak pernah jumpa masalah-masalah macam ni. Tiba-tiba masuk tahun 98, ada krisis ekonomi dan krisis politik. Benda ni pertama kali berlaku dalam hidup saya. Menyebabkan saya mula ingin tahu, ni apa benda ni kan. Dan itulah pertama kali saya mula mendalami pasal ekonomi lah. Saya faham. Walaupun ketika itu dah tingkatan 5. Sebab apa? Saya nak belajar overseas masa tu, tapi tak boleh. Dia kata, kenapa tak boleh? Orang lain boleh je, kenapa saya tak boleh? Sebab ketika itu punya ringgit Malaysia jatuh sampai kena tambah kat RM3.70 dan segala beasiswa nak ke overseas tu dibekukan. Saya mengharapkan JPA masa tu, Jabatan Pembina Awam punya beasiswa, tapi tak dapat. Minta Petronas punya beasiswa pun tak dapat. Saya letak pilihan pertama dekat UK, pilihan kedua dekat US. Dua-dua tak dapat. In the end saya dapat UTM. Itu pilihan yang ketiga dan yang pilihan yang terakhir kot saya rasa. Saya akhirnya dapatkan UTM lah. Tapi tak apalah, itu rezeki. Jadi belajar kat situ daripada tahun 1999 sampailah 2000 grad pada tahun 2003. Daripada cerita Coach Najee, saya nampak Coach Najee lebih terdedah dengan saham ni lebih awal lagi daripada saya. Dengan kalau macam saya mula terdedah dengan saham ni pun 2011. Mula-mula sekali. Itu tahun ke-5 pengajian saya. Waktu tu saya belajar medik lah.
Saya terdedah pun sebab mula-mula waktu tahun pertama, tahun kedua pengajian, saya ingat nak cari side income lah. Saya join lah ada satu bisnes ni. Lebih gunakan konsep multi-level marketing lah. Okey. Tapi masalah dia adalah produk bukan kita kontrol. Dia punya structure bukan kita kontrol. Lepas tu kalau syarikat tu tak kompetitif, produk dia tak develop, habislah kita. Kita lah kena. Macam mana kita nak rely dekat produk ataupun company tu? Macam mana kita nak bina full career kita kan? Betul. Jadi saya ingat kita tak boleh harapkan orang lain, percaya kat orang lain. Benda tu bisnes lah. Kita betul. nak kena tahu nak marketing, kita nak kena tahu nak cara nak menjual, nak kena betul sangat. dengan orang Betul lah. sangat itu. Jadi mungkin saya cuba nak cari ada tak satu benda yang mana kita buat sendiri, mungkin tak payah nak deal dengan orang sangat. Jadi kita belajar sendiri. Kalau kita gagal, kita punya pasal. Kalau untung, kita yang dapat. Jadi itu yang saya nampak pelaburan adalah yang memiliki ciri-ciri nak kembangkan duit dan ada ciri-ciri macam tu. Jadi bila cek pelaburan, adalah bandingkan, adalah tengok ASB ke apa kan. Tapi pada waktu tu yang saya nampak ada yang isu dari segi tak patuh syariah ke apa semua pada waktu tu. Okey, betul. Jadi memang ada yang mengharuskan sebab kata waktu tu darurat untuk kemaslahatan masyarakat. Cuma saya melihat darurat sangat ke, adakah ada option lain? Boleh tak kalau masalah dia adalah benda tu sebab dia sekumpulan dalam satu basket, boleh tak kita pilih individual stock tu? Jadi daripada situlah baru saya terdedah dengan sebenarnya kita boleh buka akaun CDS dan belilah saham-saham yang patuh syariah sendiri. Mungkin untuk orang awam yang tak ada tu tak ada terpulang lah kan kat situ. So daripada situlah saya punya terdedah. Tapi betul macam Coach Najee cerita pun, mula-mula saya terdedah dengan fundamental. Warren Buffett icon. Tapi bila fundamental ni, bila dia orang bercakap, bila dia orang menulis, semuanya macam abstract tau bagi saya. Betul, abstract. Sebenarnya fast forward beberapa tahun, saya ingat sebenarnya konsep yang nak diketengahkan tu simple. Tetapi pada waktu tu macam tak boleh nak brain. Padahal konsep dia sebenarnya simple lah. Mungkin dia orang lebih banyak bercerita tentang konsep, tentang ni kan. Tapi itu cerita lain.